guys, bertemu lagi kita dalam One Share Channel. Satu perkongsian, satu pembelajaran. Okey, pada kali ini aku nak buat lagi edisi khas ataupun segmen khas ya. Iaitu aku nak suruh sahabat aku, iaitu Akhi Syaidan, berkongsi lagi ataupun menceritakan lagi pengalaman dia sepanjang berada di Mauritania ya. Okey, mari kita tengok video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah hari ini saya akan cuba ceritakan sedikit sebanyak mengenai kenapa saya boleh pergi ke Mauritania. Okey, kenapa saya boleh pergi ke Mauritania? Mungkin saya akan cuba detailkan sikit. Okey, mengenai kenapa saya boleh pergi ke Mauritania. Okey, firstnya adalah macam saya bagi tahu dah sebelum ni, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kita mesti dimulai dengan niat kita. So saya niat sangat-sangat time tu, saya lepas habis stamp saya nak pergi ke belajar di tanah Arab. So alhamdulillah dengan izin Allah Taala, niat kita yang betul Taala hantar kita pergi sana. Saya tak sampai ke Mesir, tapi saya sampai ke Mauritania dengan apa? Dengan izin Allah SWT. Melalui apa? Melalui peraturan Allah SWT daripada hamba-hamba dia lah, ustaz saya lah khususnya, ustaz saya. So kebetulan time itu saya ada borak dengan kawan saya, dia cakap, saya tanya dia, tanya pendapat dia, dia cakap aku tak tahu, lebih elok katanya lebih harif. So kebetulan time itu YB Yusnan, saya ingat ayah YB Yusnan, Adumlah. Kebetulan time tu dia turun Padang. Kelata panggil turun Padang. So dia turun Padang. So saya terus direct tanya dia, Ustaz, saya nak pergi belajar kat luar negara. Negara mana yang sesuai untuk saya? So dia cakap, tak cakap banyak, cakap aku akan hantar kau pergi satu negara yang mana negara ni tak ada orang Melayu. So jadi saya cakap terkejut lah. Terkejut. Dia bila sampai cakap tak apa, aku pergi sekali. Aku pergi sekali. So tak cakap banyak lah. Tak cakap banyak, tak sembang panjang. Dia cakap okey, kita akan rancang bulan 2 tahun depan kita pergi sekali. 2016 kita orang pergi. So saya berterima kasih lah. Terima kasih tak terhingga. Hanya Allah yang mampu membalas jasanya. Sebab apa, dia yang support saya pergi sana. Dan dia yang support saya pergi sana. Dan saya tak pergi kesorangan. Saya pergi dengan kawan-kawan saya. Saya, Abdul Azim, Abdul Fattah. Abdul Fattah ni sini kita orang, abang kita orang kat sana, Adnan dan Abdul Razak. Cuma Abdul Razak ni pergi lewat sikit. Dia pergi lewat sikit. Dan saya tak lupa juga kepada ayah angkat saya, Ustaz Masri. Ustaz Masri yang banyak tolong saya lah. Saya tak lupa juga kepada mak angkat, ibu-ibu angkat saya, dan sekali family saya lah yang sentiasa support saya. Okay, itu sedikit kata kenapa saya boleh sampai ke Mauritania. Berapa lama saya berada di sana? Okay. Berapa lama saya berada di Mauritania? Saya berada di Mauritania tidak lebih tidak kurang lah, lebih kurang lah, kalau kita agak lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Dan untuk pengetahuan, saya berada di Mauritania 3 tahun. Jujur saya cakap, saya boleh tanya kawan-kawan saya sebut tadi, 3 tahun saya pernah balik? Tak pernah. Jujur saya cakap, tak pernah balik. Banyaklah peristiwa yang pahit berlaku. Contoh, saya boleh bagi tahu, atuk saya meninggal pun saya tak boleh balik. Saudara saya meninggal pun saya tak boleh balik. Orang rapat-rapat saya meninggal pun saya tak balik. Sebab apa? Niat kita nak pergi sana belajar. So saya nekat, tak apalah, aku niat nak pergi belajar, hanya Allah yang mampu membalasnya. So niat kita betul, nekat kita betul. Alhamdulillah saya duduk sana 3 tahun. Duduk sana 3 tahun dengan dibantu oleh kawan-kawan saya. Dan apa yang peristiwa pahit yang berlaku pun saya tetap lalui dengan ujian, dengan alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Apa yang diratur oleh Allah SWT tu saya cukup menghargai lah. Cukup syukur sangat-sangat. Okey, pengalaman baru saya berada di Mauritania. Okey, pengalaman yang baru dah saya berada di Mauritania. Pengalaman yang baru saya berada di Mauritania banyak, tapi saya akan cuba ringkaskan lah. Okey, bagi kita hanya berkongsi apa yang benda yang mengembirakan, yang benda yang tak pernah dapat di Malaysia. Okey, yang pertama adalah dari segi adab dia, adab dan budaya dia kat sana. Biasa kita tengok orang Melayu kita ni hanya bersalam-salaman biasa-biasa je, tapi orang Arab ni adab dia, dari segi dia bersalam tu memang biasa. Cuma yang bezanya adalah dia bersalam, bersalam, lepas tu peluk, lepas tu cium. Cium. Kata saya macam segan juga mula-mula tu, lelaki macam macam pelik kan, tapi kat sana tak. Itu dah adab dia orang. Bersalam, cium, lepas tu itu dah adab dia orang. Dan juga dari segi dia orang ni, yang saya heran, kalau kita kat Malaysia ni pergi mana-mana pun pakai slipper hanya keluar daripada rumah. Tapi yang pelik orang Arab ni,
kat sana dah. Sebab apa kat sana tempat kawasan suci, apa ni, bersih elok pada pasir. So masuk rumah pun pakai selipar. Aduh, pening saya tengok. Pakai masuk rumah pakai selipar ni. Tapi tak apalah, sebab tu dah memang adat dia orang. So pakai selipar lah kita orang masuk rumah. Okey, salah satunya. Dan antara lain segi makanan dia. Makanan Arab ni, makanan harian dia saya tengok lah, minum apa ni, minuman susu, minuman panas ni, minum macam lebih kurang teh, kopi macam tu. Lepas tu, tapi ada cara buatkan dia. Tapi beza dengan kita. Tak minum hanya, kalau air teh tu hanya gelas kecil je. Air teh gelas kecil je. Air teh. Kalau kopi pun kita minum kat sana pun gelas kecil lah. Tapi kelazatan dia tu alhamdulillah lah. Saya tak pernah rasa lagi lah kat Malaysia ni. Tapi kat negara-negara Arab lain tak tahulah. Kat Mesir tu tak tahu dah macam mana. Dari segi minuman dia. Begitu kat susu dia. Kat sana minuman susu alhamdulillah saya boleh rasa. Bukan saya lah, saya dan kawan-kawan saya Melayu ni yang berada kat sana. Kita orang boleh rasa puruh susu, boleh rasa puruh susu kambing, boleh rasa minuman susu unta. Benda tu fresh kita yang minum. Lepas daripada puruh ibu dia tu, daripada puting susu tu boleh minum. Panas-panas lagi. Lazat tak lazat tu hanya Allah yang tahu. Okey. Dan juga boleh tengok apa ni, boleh naik unta, boleh kata patut dia tengok dari segi makanan dia. Makanan Arab dia melebihkan makanan roti tau. Makanan roti, lepas tu roti ni bukan sekat makan roti cicih gulai macam kita kat Malaysia ni. Tak. Kita makanan roti dia ni, makanan apa nama ni, roti dicicah madu, cicah madu, minyak, madu dengan minyak. Lepas tu ubuh kata ni apa ni, pesedak rasa lah sikit. Lepas tu tak lupa juga, yang saya tengok satu minuman dia yang peliknya, memang tak ada lah di Malaysia ni. Memang tak tahulah dekat Arab lain, saya tak tahu dah. Tapi yang saya tengok kat sananya, minuman sejuk dia. Nak dapat kepada pasir, nak dapatkan yang sejuk susah kan. Tapi dia buat macam mana? Dia gunakan kulit kambing. Jadikan dia buat ni, dia keringkan. Lepas tu dia lepas daripada sembelih, lepas tu dia keringkan. Lepas tu bila mana kering elok tu, okey, dia lembapkan balik. Lepas tu dia ikat kaki tu, dia masukkan air dalam tu. So bagaimana cara dia? Okey, boleh kata boleh try, boleh cuba buat. Tak boleh buat, tanya kat rumah komen macam mana. Okey, sebab nak cerita panjang pula. Okey, baik. Dari segi minuman dia. Okey. Dan juga satu lagi makanan Arab ni yang saya tengok, dia buat daripada pasu. Dia buat daripada pasu. Dan dia makanan dia banyak lah. Nak buat makanan dalam pasu ni, saya tengok, nak boleh makan tu dah lama. Tapi satu lah, walaupun lama, makanan dia sedap. Makanan dia sedap. Contoh kita orang buat, saya pernah buat untuk mak ayah saya dah, kita belajar dah buat kat sana. Balik Malaysia kita buat lah untuk family saya, betul tak? Saya buat kat family saya dalam pasu. Cubalah buat. So alhamdulillah apa yang saya belajar kat sana, walaupun dari segi ilmu pun kita dapat, ilmu belajar pun kita dapat, so ilmu makanan pun kita dapat. Dan yang last sekali adalah bencana yang tidak dapat saya lupakan lah. Okey, tak tahulah di Mesir ataupun negara Arab lain mungkin ada lah. Tapi kat Malaysia takkan ada benda ni. Saya rasa lah. Tapi tak tahu, dengan izin Allah Ta'ala pun akan berlaku, betul tak? Dan macam kita berlakunya ribu banjir apa semua sekali. Kat sana kat Mauritania ni dia berlaku setahun sekali lah. Setahun sekali tu tak nak kata wajib, tak lah, tak payah tahap wajib. Cuma akan berlaku setahun sekali ataupun lebih. Maribu pasir dia panggil. Allah, saya tengok menggerunkan lah. Tengok tu takut memang takut. Tapi kat sana dia orang dah biasa cakap tak ada apa pun. Kita orang boleh siap main-main dalam ribut tu. Nanti kita akan cuba tunjukkan video dalam ribut padang pasir tu. Okey. Baik. Yang keempat, kenangan pahit. Okey, kenangan pahit saya di Mauritania. Baik. Kenangan pahit saya berada di Mauritania memang pahit lah. Kita orang bergaduh dengan Arab. Kita orang Melayu ni, tak, kita biasalah. Tu yang paling baik lah saya rasa. Sebab apa? Sampai polis datang. Benda kecil lah. Ni kecil lah. Contoh ni handphone lah. Bukan nak mengafi handphone, tak. Ni handphone saya. Harga dia RM10. Dan contoh harga dia RM10. Dan kawan saya beli makanan sebenarnya, makanan. Okey, kawan saya beli dengan harga RM2. Okey, harga RM2. Saya beli dengan harga RM2.50. Kawan saya tu Yaman. Okey, kawan saya tu Yaman, dia pergi kedai, dia beli harga RM2.50. Saya pergi kedai dengan harga RM2.50. So, dia beli dah habis, dia balik. So saya pergi beli. Kedai yang sama, saya pergi beli dengan harga yang
Hanya tambah 50 sen je. Balik-balik dia tanya, kita orang dah makan sikit lah, dah makan-makan dia pun tahu bau. Dia pun tanya, terlintas di fikiran dia kot. Dia tanya, Akid, ya Syekh, kam samanuhu? Tanya, Akid, berapa harga dia ni? Dia cakap RM2.5. Tanya, what? Dia fikir kita bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Apa? Dia orang 200 apa ni, RM2.5. Dia pun marah. Biar betul umur 2.5. Betul 200 kan? Saya cakap, tak ada, betul lah 200. Okey, pergi balik, bayar balik, pergi hantar balik. Sama ada dapatkan duit balik ataupun bagi balik kurangkan saman. Saya cakap, nanti kan gaduh lah. Tak apa, gaduh lah. Orang Arab ni prinsip dia, biar gaduh, tapi asalkan biar apa ni, dia gaduh pun gaduh time tu ya. Kita takut kalau orang Melayu ni kalau dah gaduh, habis lah. Tak tegur siapa dah. So ada apa ni, budaya tu kena buang lah, tak elok. Okey. Nak beritahu ya, bila gaduh time tu, dia bagi tahu saya, pergi hantar balik. Saya cakap, hantar balik. Okey, saya pergi dah hantar balik. Dapatkan duit 50 sen tu balik semata-mata. Tak, sebab kita ni dia rapat kan. Pergi hantar balik dengan harga tu. Tak dapat. Saya pun balik kat bilik. Tak dapat lah. Dia tak cakap banyak. Dia pakai baju. Itu pun terus melompat pergi ke sana. Cakap, kenapa? Tak ada. Aku nak dapatkan balik 50 sen tu. Duit aku kot 50 sen tu. Bukan hak dia. Dia jual kat aku RM2. Dia jual kat aku RM2.5. So nak tanda aku nak balik 50 sen. Sama ada dia bagi balik 50 sen tu ataupun dia ambil balik barang dia. So dia pergi lah. Saya pun ikut follow lah belakang. Tengok follow belakang. Dia pergi, mula-mula cakap elok lah. Okey, cakap elok. Tuan kedai tu buat endah tak endah, layan tak layan dia. Marah lah kau ni. Aku nak balik lah duit aku. Dia mesti patah adalah makcik kat tepi tu. Dia tanya, "Limadha ya habibi?" Tanya macam tu. "Kenapa ya wahai anak aku?" Lepas tu katanya kawan ni, katanya sahabat saya yang sahabat saya ni yang Arab ni tanya, dia cakap, "Ni makcik, kawan saya beli dengan RM2.5. Dia beli dengan RM2. Saya beli dengan RM2. Kawan saya beli RM2.5. Saya nak balik RM50 sen. Makcik tu tak apalah, ambil makcik 50 sen. Ataupun makcik tolong bayarkanlah 50 sen tu. Halalkanlah. Tak nak makcik, saya nak balik duit tu." Lepas tu orang Arab tu dah kawan dia memberontak, dia pun mula memberontak juga. Nak tunjuk perasaan juga. Lepas tu dah macam tu, saya pun nak ambil lah dia. Tak apalah, jom balik. Jadi gaduh-gaduh macam tak elok, kata benda kecil lah. Tapi akhirnya dia balik. Kawan ni pun bergedah lah. Lepas tu saya ingatkan dah gedah situ dah. Bila dah sampai luar dah, sampai ke tepi jalan dah, yang dalam kedai, tuan kedai tu dia ambil benda tajam tu menuju kat kita orang. Nak pukul. Lepas tu saya dah tengok dia tegal. Saya tolak kawan saya yang Arab tu, yang sekalian saya tu, tolak dia balik. Saya pegang yang tuan kedai tu. Memang kita luka lah tangan kita ni, dah kena benda tajam tu. Tapi buka benda tu, saya cuba jatuhkan benda tajam tu daripada tangan dia. Saya cuba tepihkan. Dia kekoh kita ni, dia gigit tangan saya ni. Memang sampai berdarah lah. Baju tak cakap, memang cari baju. Dia terjah kat kawan saya seorang lagi. Lepas tu terjah tu, memang gaduh. Lepas tu datang lah, sampai dah datang polis. So bila datang polis tu, dia kes besar lah. Saya cakap, Allah Rabbi, aku datang sini nak belajar tadi pula jadi. Tu bulan puasa sangat-sangat menguji lah tu. Saya cakap tu peristiwa yang pahit lah. Kita bergaduh dengan orang sampai datang polis dekat kita. Okay. Baik, tu antara pengalaman yang pahit kat saya kat sana. Dan satu saya boleh kongsikan pengalaman yang manis saya berada di Mauritania ni adalah yang mana satu hari yang mana hari tu Allahu Akbar, hanya Allah yang tahu. Setiap perbuatan tu semuanya dia sponsor. Saya tak tahulah kenapa itu semua di sponsor. Memang saya tak lupa lah benda tu. Manis, memang sangat-sangat manis saya rasa dalam hidup saya. Saya tak pernah dapat macam tu. Sebab apa? Satu hari tu start daripada saya keluar, perjalanan saya daripada tempat belajar nak ke bandar 2 jam jalan tau. So kita orang akan keluar pagi, sampai ke bandar lebih kurang tengah hari lah. Lepas subuh kita orang tolak. So akan sampai kat bandar lebih kurang pukul 10, pukul 9, pukul 8 macam tu. Okay, start kan okay, naik kereta. Dia tak cakap, kita bayar kereta ni free lah. Cakap, biar betul naik kereta free ni. Tak apalah, kita orang okey, tak apa. Pergi nak pergi beli makan, tak boleh puasa, betul tak? Pergilah ke kedai beli kita. Beli kita pun dia cakap, tak apalah, saya sponsor ni, sedekah nak kita apa ambil yang ini. So kita macam, biar betul kan. Ataupun kawan saya tu nak bayar, dia cakap tak apa, bayar separuh je. Biar betul, tak apalah, kita orang bayar separuh. Kita banyak kan, dia cakap nak bayar sponsor nak bagi sponsor semua kali, takut dia rugi pula. So kita orang bayarlah separuh. Lepas tu pergilah jalan-jalan. Nak beli lagi unta, bagi free. Nak beli susu unta, bagi free. Lepas tu nak balik tu, jumpalah dekat orang tepi jalan tu. Cakap, "Dek,
ni pakcik hadiahkan duit raya. Tapi time tu lambat lagi nak raya. Pakcik tu cakap kemungkinan takut lambat nak jumpa kan. Ni kemungkinan duit raya untuk adik. Tak kita pun duit raya, tak apalah, ambil lah. Okey, terima kasih semua sekali. Balik pun naik kereta tu, sampai dah tempat belajar tu, kita orang heran lah. Naik kereta balik tu pun kena bayar, tak kena bayar. Tak, apa yang kita orang buat ni? So saya tanya, kita orang pun tanyalah pendapat orang kawan-kawan Arab ni. Dia orang pun tak tahu sebab tak pernah berlaku kat dia orang. So cakap gini yang lebih afdal pergi tanya Syekh. Saya pun tak cakap banyak lah. Kita orang pergi tanya Syekh. Saya cakap, apa yang kau buat pagi ni? Pagi ni mungkin ada satu kelainan yang kau buat tak sebelum ni kau tak pernah buat. Ataupun kau buat tapi hanya sekadar buat sebagai biasa-biasa je. So saya cakap, tak ada apa pun Syekh. Kita orang pagi tadi kita baca Quran. Lepas tu baca Quran macam Syekh bagi tahu, baca Quran setiap hari kena baca Quran. Lepas tu kita baca surah Al-Waqi'ah. Lepas tu kita orang selawat. Sebanyak perjalanan nak sampai ke bandar tu kita orang selawat je. So Syekh cakap itulah satu kelebihan yang mana Allah Ta'ala bagi tahu, apa pun yang kita buat, kita jangan tinggal Quran dan kita jangan tinggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Al-Quran itu adalah kalamullah yang akan menjadi pelindung untuk diri kita, dan hadis Nabi itu adalah rantai kita untuk menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah harapan saya. Okey, harapan saya untuk diri saya lah. Jujur saya cakap memang sedih lah. Sebab harapan saya memang saya tak nak rasa tak nak tinggal lah Mauritania. Kenapa? Sebab saya pergi sana, family saya menangis. Saya duduk sana, kawan-kawan saya menangis tau. Menangis. Sebelum saya balik tu, kita orang pernah berkumpul satu rumah. Okey, satu rumah, kita orang duduk, rumah kita orang lah. Kita duduk, kita orang buat makan apa semua sekali. Duduk di satu rumah. Malam sebelum kita orang bertolak tu, dah 2-3 hari dah sebelum kita orang bertolak tu, satu rumah kita orang kumpul buat makan. Saya pernah kita orang berkumpul tu, jujur saya cakap, dalam satu rumah tu 15 buah negara ada. Okey, daripada Mauritania sendiri, kawan-kawan daripada Yaman, Mesir, Saudi, Turki, Senegal, Gambia, Mali, Tunis, macam-macam lah. Macam-macam negara ada. Saya cakap Allah Rabbi, hebatnya kawan-kawan yang ada di Mauritania ni. Memang kita orang matlamat satu, niat yang satu. Memang jujur saya cakap tak pernah kita orang memang saya tak dapat lupakan lah. Kalau saya boleh nak pergi, memang nak pergi sangat-sangat. 3 tahun tu tak cukup. Sebab kawan-kawan kat sana, bila saya duduk kat sana 3 tahun, dia orang duduk kat sana dah ada 5 tahun ada, dah ada 10 tahun pun ada. So saya cakap, aku nak pergi duduk lama lagi lah. So memang saya rasa itulah harapan saya. Ada rezeki insya-Allah, kerana izin Allah Ta'ala, ada duit lebih, ada masa yang lebih, saya nak pergi sana. Okey, dan yang mana saya nak pergi sana, insya-Allah saya doakan sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang mana nak pergi sana, saya doakan mana akan sampai di Mauritania, tengok sendiri, cuba duduk sendiri apa yang ada di Mauritania dan cuba manfaatkan apa yang ada di sana. Sebab apa? Dia satu kelainan lah untuk diri saya lah. Okey, jadi saya rasa cukup setakat itulah saja untuk perkongsian saya ini. Itu pun panjang dah untuk sama-sama kita berkongsi, dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, dan apa yang kurang tu daripada saya lah yang menyampaikan ni. Okey, saya minta maaf. Akhir kata daripada saya, insya-Allah yang mana tengok jangan lupa komen, dan share, dan jangan lupa subscribe. Okey, ini adalah satu perkongsian lah daripada saya. Okey, akhir kata daripada saya adalah satu perkongsian dan satu pembelajaran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, saya rasa cukup saja perkongsian dia mengenai pengalaman dia berada di Mauritania. Saya rasa terima kasih lah kepada dia kerana satu perkongsian yang saya cakap panjang lebar ya, cukup detail dia cerita tu. Satu pengalaman dari segi makanan dia, adab budaya dia sana. Kita nak pergi ke sana tak mampu, tapi dengan cerita dia tu kita boleh merasai macam mana suasana berada di sana ya. Okey, kalau korang suka video macam ni ataupun nak tahu lebih lagi mengenai Mauritania ataupun Morocco ni, boleh tulis di ruang komen. Ada rezeki kita kongsi lagi dalam video ni. Okey, jumpa lagi dalam One Share Channel. Satu perkongsian, satu pembelajaran. Okey, Assalamualaikum. Hey guys, jangan lupa like, comment, subscribe and share this video Okey, Assalamualaikum.